إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ورسولنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, kita mari sama-sama bertakwa kepada Allah. Kita ikuti jejak langkah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan marilah sama-sama kita angkat iman kita, takwa kita dengan beribadah pada Allah. Biar banyak berzikir, mengingati hari kiamat, mengingati mati, serta berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, dalam masa 2 minggu lepas, Islam sebagai agama ni diserai semula. Islam diserai semula, walaupun kita yakin, kita tahu bahawa agama Islam adalah agama yang dicabar dan diserai oleh musuh-musuh Islam semua sentiasa. Wala yazaluna yuqatilunakum. Ini Quran ayat dah. Sentiasa mereka itu, orang-orang kafir ini, memerangi kamu. Hatta yaruddukum an dinikum, sehingga mereka boleh memurtadkan kamu daripada agama kamu. Ini istata'u, sekiranya mereka mampu. Ini kerja orang-orang kafir. Tetapi sejak 2 minggu, 3 minggu baru ni, timur pula satu, dia panggil kerasa yang peringkat dunia, yang telah dicetuskan oleh Presiden Perancis Macron. Dia bercakap dan berpidato mengatakan bahawa Islam sedang menghadapi krisis dan masalah. Islam kamlang prasop kap kuam wikrit, dan banyak orang duduk tafsir wikrit di situ, wikrit tang dan wela, krisis masa, krisis tempat, dan krisis kemanusiaan. Krisis masa Islam, dia kata seolah-olah hanya duduk bangkit pada masa 1000 tahun dulu. Islam tidak mampu untuk nak subur segar dalam masa sains dan teknologi sekarang. Hak ni dia panggil wikrit kap wela. Islam hanya sesuai pada masa unta, pada masa pada pasir 1000 tahun dulu sahaja. Islam juga wikrit dengan tepat. Setiap tempat yang Islam ada, semua ada masalah. Setiap penjuru dalam dunia sekarang ni, dunia, negeri, kampung, benua, di mana saja Islam ada, maka di situlah ada masalah. Dan akhirnya wikritในเรื่องของมนุษยธรรม ในเรื่องของมนุษย์ Islam sedang ada masalah dengan manut itu sendiri. Ini adalah tuduhan yang paling hebat sekali dalam dunia sekarang ni hak kita duduk hidup. Tetapi lemparan ataupun tamparan hebat daripada Presiden Perancis terhadap agama Islam ni, kita tidak heran.
ไม่แปลกใจอะไรเลยtapi yang kita herannya ialah प्रतिक्रियाของประชาคมโลกประชาคมมุสลิมyang kita berasa herannya ialah reaksi tindak balas sikap yang diambil oleh dunia Islam sampai sekarang ni pun sangat sedikit kita nampak kata pemimpin-pemimpin Islam bangkit untuk nak mempertahankan kesucian Islam ini. Sangat sikit, noimat, hampir-hampir tiada. Nadir wan nadir kan makdum, benda hak jari-jari tak ada ni supaya tak ada dah. Kita tidak dengar pemimpin-pemimpin Islam ataupun nak wisakan peringkat dunia yang mari duduk bantah sikap dan pandangan ini. Tak serupa dengan misalnya Turki yang duduk jadi gereja menjadi Masjid Hagia Sophia, maka negeri-negeri terutama negeri Arab sendiri sanggah marah, tubik suak-suak khabar untuk nak tuduh kepada kerajaan Turki, termasuk juga dengan orang panggil ulama-ulama yang dikenal sebagai ulama Islam. Ada juga mai duduk bantah dengan berita-berita surat khabar untuk nak totan apa yang dibuat oleh kerajaan Turki pada tahun baru ni, pada hujung beberapa bulan yang telah lepas. Tapi apabila Presiden Perancis secara terang-terangan menuduh Islam daripada akar umbinya, dan Macron sedang orang panggil duduk cucuh cuk chiaเพลิง แห่งความเครียดแค้น duduk cucuh api nyala kemarahan dan kebencian, bukan sahaja di negeri Perancis yang diduduki oleh umat Islam selama 9 juta orang Islam Perancis sendiri. Nah, rambut merah, rambut kelabu, mata kelabu, supaya dengan Macron itulah. Bercakap pun dengan sebahasa dengan Macron, 9 juta orang lebih telah pun menganut Islam. Bukan sahaja mengguris hati orang-orang Islam di Perancis, tetapi dia mengguriskan hati-hati seluruh umat Islam. Hanya suara beberapa orang pemimpin, terutamanya pemimpin Turki sahaja yang berani sanggah perkataan ini, dan dengan sikap yang teguh dan tegap Presiden Turki mencabar Macron serta mengatakan bahawa Macron tidak ada akhlak biadab,ไม่มีหรือว่าไร้คุณธรรมไร้จริยธรรม adimul akhlak. Macron berani bercakap dengan ahli Islam sebegini rupa adalah suatu tindakan daripada pemimpin yang tidak ada akhlak. Kata-kata pedas seperti ini kita hanya dengar daripada seorang presiden Turki sahaja. Sampai sekarang ni pun tidak ada pemimpin-pemimpin lain yang berani bercakap duk sanggah ataupun duk marah kepada Presiden Macron. La haula wala quwata illa billah. Di tengah-tengah kesunyian, dan kita dalam saat ini bukanlah berarti kita nak nafikan suara-suara ikhlas daripada ulama Islam, daripada orang-orang yang kasih dan cinta kepada Islam. Banyak pemimpin-pemimpin Islam juga daripada semua merata tempat, ulama-ulama Islam terutama dalam dunia online, telah pun memberi sanggahan yang begitu berat kepada Macron. Tetapi suara-suara seperti ini mai khoi mi namnak, tidak ada nilai sangat dalam mata kaca dunia, kecuali dengan perkataan yang telah
diucap oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan pada beberapa minggu yang telah lepas. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, di tengah-tengah dunia Islam membisu, jadi orang bisu, jadi orang buta, tak berani walaupun nak sengah, nak ajar kepada sikap biadab yang tidak ada akhlak daripada makruh, maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala hantar daripada langit Perancis, Masya Allah, hantar daripada langit. Walillahi junudus samawati wal ard, dan bagi Allah itu tentera-tentera yang banyak memenuhi bumi dan langit-langit. Tentera Allah ada yang tak boleh nampak, junudul lam tarauha, tentera yang kita tak nampak ada. Ni corona, covid yang dunia sekarang learning hampir nak masuk 2 tahun dah. Ini adalah tentera yang tak nampak. Setelah daripada Presiden China mengatakan bahawa sekarang learning China tidak ada kuasa lain untuk nak menghalang kehebatan dan kekuasaan China selepas dia kecek 2 bulan 3 bulan, akhir tahun 2018 China sutih dunia diserang oleh COVID seperti mana yang kita tahu. Bahkan bukan China saja sekarang learning, hampir 3 juta sampai ke 4 juta seluruh dunia pakat menghadapi orang panggil virus COVID yang kita tidak nampak. Tetapi tentera yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nak mengajar dan untuk nak beri tamparan hebat kepada muka Macron dan orang-orang yang bersikap seperti Macron, hak ning tentera yang boleh nampak. Junudun tarawnaha, tentera yang kita boleh nampak. Siapakah tentera ini? Bagaimanakah dia mempunyai kuasa untuk nak melenyap dan orang panggil membisukan kata-kata Macron itu sendiri? Kita ingat tentera lagu mana ni? Tentera ada sakaya pak secara mana? Tentera yang Allah hantar ini ialah seorang perempuan tua berumur 75 tahun. Masya Allah. Umur 75 tahun, buat kita 60, 50, bahasa tua cakap. Tapi Allah Subhanahu wa taala boleh membantu, menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan menghantar seorang perempuan tua umur 75 tahun yang datang jauh daripada negara Mali. Nama dia asalnya Sofia. Pada beberapa tahun yang lalu, Sofia yang menjadi rakyat Perancis, yang menjadi missionary, orang duduk mengajar agama untuk nak mengajar agama Kristian, dia ni dihantar oleh kerajaan Perancis kepada negeri Mali untuk mengetuai supaya Sofia ini boleh jadi praktan ataupun presiden kepada satu jamaiyah ataupun persatuan anak yatim untuk nak pergi tolong dan bantu anak-anak yatim di KJL di negara Mali. Seperti kebiasaan mereka, mereka berpakaian beralasan untuk nak membantu anak yatim, tetapi sebenarnya pada hakikatnya mereka berdakwah dan melancar dakwah Kristian mereka, missionary. Maka Sofia ini duduk bertugas dia sebagai missionary, mengajak orang-orang Mali yang kebanyakannya orang Islam. Tetapi keadaan negeri Mali ini seperti mana yang kita tahu, lebih daripada 50% rakyat dia tu berada di bawah paras kemiskinan. Berada di bawah paras kemiskinan.
Bukan sesak saja, tai ki gapo dia panggil ความยากจน hakระดับโลก sesak kita tahu. Maka dalam suasana inilah Sofia dihantar untuk nak mengkristiankan Mali. Setelah beberapa tahun dia duduk bekerja ini, pada tahun 2016 dia dicolek oleh satu angkatan bersenjata Mali, katanya Al-Qaeda. Dia menjadi tawanan. Puak-puak bersenjata ni yang duduk di Tangpak ni sebelah utara Mali, igak dia, tangkap dia menjadi tawanan pentua perakan 2016. Maka gegarlah sebuah negara Perancis untuk nak membebaskan tawanan ini. Berbagai-bagai cara dan daya. Banyak orang panggil ngopraman, duit bajet yang telah dicurahkan oleh kerajaan Perancis untuk nak membebaskan tawanan yang bernama Sofia ini. Akhirnya pada tahun 2019, tahun baru ni, kerajaan Perancis telah iklan kata Sofia masih lagi hidup dan tak berapa lama dia akan dibebaskan. Dan akhirnya pada, tak silap saya, tepat 9 baru ni, 9 Tuk Lakom baru ni, 9 Tuk Lakom, 2 minggu lepas lebih kurang, dia dihantar setelah daripada Perancis membelanja anggaran lebih daripada 10 juta euro, 10 euro naik welasi pi dalam masa 4 tahun untuk nak membebaskan seorang tawanan ini. 10 juta euro dalam kira kok berapa ni? 900 juta lebih, 700 juta lebih, 700 juta kok lebih. Kalau 1 euro ni 70 kok, kita boleh cari berapa 1 euro. Nah, beratus juta. Dan Perancis terpaksa membebaskan tawanan hak balik dia, hak dia duduk igak orang-orang Mali sebanyak 200 orang untuk nak tukar dengan seorang tawanan yang bernama Sofia umur 75 tahun ini. Akhirnya tepat 9 baru ni, dia dikirim khas dengan kapal terbang Perancis, mari turun di sebuah kapal lapangan terbang di Paris, dan dia sambut oleh anak-anak cucu dia bersama dengan Macron, Presiden Macron, yang pada kebiasaannya Macron ataupun Presiden akan beri ucapan setelah daripada dia mendapat tawanan ini. Dan tawanan yang bernama Sofia ini adalah tawanan terakhir oleh Perancis yang dibebas, yang kerajaan Perancis berjaya membebaskan, merupakan tawanan tua perakan kon สุดท้ายของฝรั่งเศสที่อยู่ที่มาลี. Maka di sana ada upacara-upacara tertentu untuk nak mengadakan peresmian, dan sekaligus mungkin Macron akan menghentam semula Islam dan umat-umat Islam. Tetapi puak-puak kita boleh tengok belakang dalam YouTube, setelah mana kapal terbang turun, maka keluarlah seorang perempuan berpakaian putih dengan berpakaian tudung putih. Orang panggil kain klum na, klum ศีรษะ สีขาว. Dia turun, kemudian disambut oleh Macron dan disambut oleh anak-anak cucu dia, keluarga berdekat. Kemudian dia dibawa masuk kepada tempat rehat, dan di situ dia telah pun memberi ucapan kata, sekarang ini aku bukan lagi Sofia Kristian, tetapi aku adalah Maryam, Mary dalam Islam. Sebab aku telah lama masuk Islam di Mali setelah mana aku jadi tawanan. Setelah daripada dia berucap lagu ni,
Macron terus berlari daripada tempat resmi dan orang panggil batal yoklekan telengkan doi cephan. Tidak ada peresmian. Setelah daripada tu pada keesokan hari, surat-surat khabar TV Perancis daripada dia nak mengagung dan memuliakan berita orang panggil Sofia ini bertukar menjadi suatu orang panggil tuduhan Sairai, Saiklai, orang panggil Maryam dalam Islam. Surat khabar sampakah hari ini pun tak berhenti-berhenti lagi surat-surat khabar dan TV Perancis orang panggil menghentam ataupun menuduh kepada Maryam. Ini berlaku di bumi Perancis, di tengah-tengah orang panggil kesunyian, orang panggil berita-berita dalam tempat siapa surat khabar TV dalam Pratek Thai senyap sunyi, tak ada wahyu berita sedikit pun. Kita tidak boleh tengok berita. Bayangkan sekiranya kalaulah Sofia menjadi Sofia Kristian, turun daripada kapal terbang dan diucap oleh Macron, maka sudah tentu berita-berita dunia akan pakak mari duduk orang panggil buat berita sekup kau piset. Agendanya ialah untuk nak menghentamkan Islam dan menghentamkan orang-orang Muslim. Tetapi apa yang berlaku di Perancis pada minggu baru ini orang panggil membisukan lidah-lidah Perancis dan dunia-dunia Islam yang duduk hentam Islam. Siapakah mereka tak boleh nak buat apa? Ini ikhwan yang saya hormati sekalian, sebagai satu gambaran di ketika umat Islam ataupun umat manusia tidak mampu untuk nak bela, nak bantu Islam, maka di kala itu Allah Subhanahu wa taala akan mengutus siapa saja yang menjadi tentera Allah di langit, di bumi, di udara, dalam laut, kesemuanya merupakan tentera Allah untuk nak mengekalkan agama Allah dan menjadikan kalimah Allah itu maha tinggi. Kita tengok bagaimana seorang perempuan tua pula, umur 75 tahun, jalan pun kena duduk tuntun, kena duduk pimpin, tetapi pada hakikatnya dia adalah menepati tentera-tentera yang lebih kukuh, yang lebih gagah daripada ribu-ribu tentera untuk nak membantu umat Islam. Oleh yang demikian, ikhwan yang saya hormati sekalian, marilah sama-sama kita bangga dengan Islam ini. Marilah sama-sama kita orang panggil duduk menghayati Islam ini dalam hidup kita. Dan Islam setakat mana dimusuhi, diserang, dituduh daripada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa dulu lagi sampai sekarang, wala yazaluna yuqatilunakum wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka sedang merancang jahat, sedangkan Allah juga merancang untuk nak mematahkan rancangan mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah zat yang paling bijak dalam masalah tipu daya. Allah tetap menjaga agama kita. Allah tetap menjaga agama Islam. Walaupun kadang-kadang umat manusia tidak mampu untuk nak menjaga, orang panggil nak membantu agama Allah. Oleh demikian, marilah sekadar kita mampu, sekadar kita kuasa. Hak orang umur 70 dah tu, hak orang umur 80, umur 60, umur 40, 30. Kita kena tanya, bagaimana kita boleh mampu menolong agama Allah? Kita nak tolong agama Allah ni tak mesti kita terjun ke medan perang. Tak mestinya kita ni kena ada orang, ada tenaga, boleh angkat bukit dan bukau. Kita tidak mestinya menjadi orang alim, orang bijaksana. Kita tidak mestinya menjadi orang yang kaya raya, sedega. Tidak semesti. Yang semestinya kita kena ada hati yang bersih, ikhlas. Orang panggil nak kepada kesucian Islam, nak kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada hati,
InsyaAllah kita duduklah mana pun. Duduk dalam hospital, sakit 10 tahun. Kita duduklah dalam rumah buruk. Kita jadilah orang-orang yang penganggur, tidak ada pekerjaan. Tetapi kita adalah tentera Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara yang dikasihi sekalian, jadi setelah daripada kita mendengar kisah, dan kisah ini benar-benar berlaku sekarang learning, semua dalam online, dalam YouTube, terutama dalam dunia Islam. Apabila kita tulis saja Sofia dan Maryam, apa dia daripada Mali ataupun dalam semua bahasa kecuali dengan bahasa Thai lah, kalau tak ada bahasa lain pakat kecil habis cerita dunia, buayak habis cerita-cerita ni. Dan ini merupakan satu kebanggaan di tengah-tengah Islam diserang, Islam diburu, dituduh. Maka Allah Subhanahu wa taala hantar sebagai satu tamparan penkantop kepada orang panggil Presiden Macron itu sendiri dan kepada orang-orang yang berfikir sedemikian. Sebenarnya Islamไม่ใช่ประสบกับความวิกฤต Islam ที่วิกฤต Islam ที่กำลังประสบกับความวิกฤตนี่ไม่ใช่อิสลามที่ออกแบบโดยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่อิสลามที่ออกแบบโดยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านการปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์โดยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่อิสลามนี้แต่อิสลามที่กำลังประสบกับความวิกฤตคืออิสลามที่ออกแบบโดยสหรัฐอเมริกาหรือโลกตะวันตกอิสลามระดับนี้อิสลามที่มี CIA กำลังให้การสนับสนุนทุกอย่างแม้กระทั่งที่เกิดขึ้นที่อิรักที่ซีเรียที่เลบานอนแม้กระทั่งที่ลิเบียนี่เบื้องหลังของกลุ่มก่อการร้ายที่กำลังสร้างความปั่นป่วนกับโลกอิสลามซึ่งมีชาวตะวันตกและก็สหภาพยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสหรัฐอเมริการัสเซียนี่เป็นคนที่อุดหนุนเบื้องหลังให้สนับสนุนทุกอย่างที่เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์อิสลามในระดับนี้ต่างหากที่กำลังประสบผลกับกำลังประสบวิกฤตอิสลามนิ่ง sebenarnya tetapi mereka usaha nak tutup Islam kejahatan ini kemudian mereka sengaja mai duduk berayak kepada Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Islam sedikit pun kebangkitan Rasulullah adalah rahmah. Tujuan hak asal hak Islam ini dibangkit ke atas dunia pun adalah untuk rahmah kepada sekalian alam. Rasulullah merupakan Rasul rahmah. Agama Islam adalah agama rahmah. Orang-orang Islam sendiri juga adalah agama orang-orang Islam yang rahmah. Orang Islam yang tak berani walaupun kita duduk bunuh seekor burung saja dalam hadis yang sahih. Yang mengatakan bahawa sekiranya ada seseorang lelaki yang bunuh burung abathan, yang bunuh usfuran, man qatala usfuran abatha ajja ila Allah yaumal qiyamah yaqul, sesiapa yang bunuh burung secara orang panggil suka-suka main, tidak ada apa manfaat, maka dia akan berteriak di hadapan Allah pada hari kiamat. Dia kata, ya Allah, ya Rabb, wahai Allah, wahai Tuhan kami,
inna fulanan, sesungguhnya sianu bin sianu, qatalani abathan walam yaktulni manfaatan. Sesungguhnya orang itu pernah membunuh aku secara sia-sia dan dia tidak bunuh aku untuk nak ambil faedah sikit pun. Burung boleh mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk nak mengadu kata dia dia dibunuh secara tidak ada manfaat gapo-gapo pun. Maka kita ingat kata, kalaulah ada buku ni, nah besok pergi duduk bunuh burung dengan tidak ada orang panggil manfaat gapo-gapo, gata tangan ya, giduk tube, giduk bunuh, giduk gede, maka dia akan menjadi buku besar pada hari kiamat dan dia akan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya seekor burung umat Islam telah pun memberi orang panggil suatu pengamatan yang sangat berat, dosa yang sangat berat, yang siapa boleh bawa dia ke dalam neraka, na'udzubillah, maka bagaimana dia nak menghancur suti dunia ini? Maka bagaimana dia nak membunuh umat-umat manusia? Tidak mungkin. Nah, hati orang Islam yang tegamuk yang boleh buat. Sebab itu dunia Islam ini, dunia sekarang ini bukan menghadapi kepada Islam yang tersebut wikrit, tetapi sebenarnya wikrit yang sebenarnya ialah wikrit Islamที่กำลังออกแบบโดยชาติตะวันตก. Hak ni hak jadi satu masalah yang sama-sama kita kena tahu. Oleh jadi demikian, ikhwan yang saya hormati sekalian, marilah sama-sama kita mengkaji semula orang panggil botbat nanti hak kita, terutama dalam kesempatan ini saya ingin menyeru bahawa minggu depan ataupun 2 minggu lagi pada tepat 30 di Bangkok, pihak Culara Menteri Sapa Kerekai ช่วยเหลือด้านมนุษยชน dia ada buat 3 hari berturut-turut untuk nak kumpul panggil satu bajet untuk nak beri bantuan kepada pelarianผู้ลี้ภัย. Kita kena tahu bahawa negeri Thai ni adaผู้ลี้ภัยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนdaripada berbagai-bagai bangsa dan negara, lebih daripada 10 negara, dan kesemuanya kebanyakannya negara umat-umat kita. Di Rohingya-nya, di Syria-nya, di Somalia-nya, di Iraq-nya, macam-macam Syria, macam-macam mari duduk di Bangkok dan orang panggil di kawasan-kawasan sempadan. Oleh demikian, untuk kita nak beri bantuan kepada mereka, kita perlu kepada bajet. Pihak Samnak Culara Menteri Doi Kerekai, Sapa Kerekai ni dia buat satu kerongkan perlu untuk nak menelap dia guna bajet pada tahun depan lebih kurang 4 juta orang. 4 juta kub, maaf. 4 juta kub, 4 ล้านบาท 4 ล้านบาท แล้วก็รณรงค์ให้พี่น้องมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมนี่บริจาคคนละ100 บาท untuk nak boleh 4 juta kub. Kalaulah kita semua ni 100 kub seorang, kita perlu kepada 40,000 orang ya, ประมาณ 40,000 คน คนละ100 บาทเราได้แล้ว 4 ล้านบาท คิดดูนะครับพี่น้องครับ ใน3จังหวัดเรามีมุสลิม 1.5 แสน ทั่วประเทศนี่เราคิดว่าประมาณมากกว่า3ล้านหรือว่า4ล้านคน ถ้าหากว่างบประมาณที่ไปหอกจุฬานี่นก4 juta tak leh ni,ก็ให้มันรู้ไป kita boleh tahu bagaimana tanggungjawab, bagaimana perasaan orang panggil umat-umat Islam tempat kita ni yang orang panggil ambil padu kepada penderitaan ความเดือดร้อนของพี่น้องของเราที่เป็นผู้ลี้ภัยที่อยู่ในคุกในตาราง kita boleh tahu. Sebab itu pada hari ini saya seru kepada seluruh umat Islam yang dengar melalui live shot ataupun yang duduk dalam salat di masjid ini, kita boleh buat satu renarung selepas kita salat. InsyaAllah siapa ada banyak mana, InsyaAllah kita akan buat sejadah dan akan beri untuk sebagai satu saham yang paling sedikit, nafkah sebahagian daripada harta kamu. Anfiqu mimma razaqnakum, belanjakanlah sebahagian, bukan kata anfiqu ma razaqnakum, apa saja yang aku beri rezeki padamu, musdekah belaka, munafkah belaka, dak, mimma sebahagian daripada harta yang kita boleh daripada rezeki daripada Allah saja, untuk sama-sama kita membantu orang panggil mangsa kita yang sedang derita dalam tempat-tempat kesusahan. Kita
boleh ambil kesempatan ini untuk sama-sama kita nak mengangkat derajat, nak ajar iman, ajar akidah kita, ajar ketakwaan, ajar perasaan kita terhadap orang panggil kesengsaraan yang didertai oleh umat-umat Islam. Marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.